Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Istaqim siratal ladzina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita masih lagi membahaskan tajuk haram menghina dan mengolokkan orang-orang Islam. Kita sambung hadis Ibnu Mas'ud, kitab lama muka surat 699 pada perenggan yang di bawah sekali. Muka surat 569 628 622 569 622 699. Baik, daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Faqala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Atau kama qala Nabi fil hadis, yang bermaksud tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang terdapat di dalam hatinya sebesar zarah. Zarah itu dinisbahkan benda yang paling kecil daripada sifat takbur. Lalu seorang lelaki bertanya, sesungguhnya ada
seorang lelaki yang senang sekali memakai baju yang cantik dan sandal yang baik atau selipar kasut yang elok. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha cantik, maha elok, dan dia sangat menyukai kepada yang elok-elok, yang cantik-cantik. Dan takbur itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan atau menghina orang-orang yang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat sekalian, pada pagi ini kita tengok satu lagi hadis yang menjadi penutup tajuk pada pagi ini, di mana Nabi SAW mengingatkan kita tentang bahayanya sifat yang dipanggil takbur. Takbur ini perkataannya bahasa Arab lah. Melayu sebut takabur, sombong, belagak, kan, dan macam-macam lah yang seerti dengannya. Dan Nabi mengingatkan kita akan bahayanya sifat takbur ini, walaupun sedikit, sebesar zarah. Nabi kata zarah ni dinisbahkan benda yang paling halus lah dalam dunia hari ini. Besar mikro macam tu lah kot, no? Yang halus-halus. Walaupun sedikit lah gambarannya, walaupun sedikit. Orang yang memiliki sifat sombong ini, Nabi kata dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Jadi ini asas yang diletakkan oleh baginda Nabi SAW. Dan kita sebelum apa keadaan sekalipun, biar kita faham dengan jelas yang dikatakan takbur itu apa bendanya. Dia sebab dalam Islam ni dia ada kaedah-kaedah yang istilah tu kita kena faham. Contoh bila kita kata riak. Riak tu apa? Bila sebut sum'ah, ini sifat yang tidak baik lah. Sum'ah dengan riak ni dia macam dekat nak sama, tapi dia ada beza sikit. Riak ni kata ulama, kita buat sesuatu memang nak menunjuk-nunjuk, ada sifat keinginan nak tunjuk pada orang supaya orang tahu. Itu definisi dia. Kita buat satu benda dengan niat nak menunjuk. Kita hari ni datang, walaupun orang lain nampak, macam kita bincang dulu kan, ada ibadah yang kita tak boleh sembunyi lah. Macam kuliah-kuliah ni, dia tak boleh sembunyi kan, tak boleh buat kuliah dalam gua ke apa, tak boleh lah, kena terbuka kan. Benda tu dia asasnya memang terang-terang. Solat berjamaah memang orang tahu pun kita pergi masjid. Pergi haji memang orang nampak naik kapal terbang, pergi melontar semua kan. Itu bukan nak menunjuk, tapi dia boleh jadi menunjuk juga di situ kalau niatnya terpesong. Jadi ibadah ni sebenarnya sangat terperinci dan mesti ada sifat berhati-hati. Takut unsur yang negatif tu masuk. Takut niat yang menunjuk tu masuk. Macam kita kata dululah, kita bagi sumbangan 50,000 buat majlis kan, serah mob check besar meja tu dekat penerima lah. Niat kita bagus lah kan. Niat tu supaya orang lain tengok dia ada semangat nak derma, bagi motivate pada orang lain. Betul lah tu, bagus lah. Agama pun kata harus boleh buat begitu. Daripada kita tunjuk benda tak elok, biar kita tunjuk sesuatu yang baik, biar orang lain tengok ada keinginan nak buat baik. Tapi dibimbangi juga kan. Di celah tu setan masuk, dia akan timbul rasa megah. Orang pun puji, baguslah NGO awak ni. Habis kita takut yang tu je.
Buat tu bagus dah, tapi kita takut ada anasir lain, unsur lain yang dia datang kat belakang ni. Dia datang kemudian tu kan. Itu yang kita takut. Jadi riak ni ulama kata, sebelum kita tengok sombong tadi kan, riak tu maknanya kita buat tu memang ada niat nak menunjuk biar orang nampak, biar orang nampak. Kita rasa puas bila ibadah kita orang nampak. Ni penyakit sebenarnya. Kan, ibadah kita ni yang terbaik sekali, ulama kata biar diselindung-selindung, biar disembunyi-sembunyi, setakat mana yang terdaya kita nak sembunyikan. Kalau dah orang tahu, dah viral, tu cerita lain lah. Itu kita kena banyak juga istighfar balik kan. Kita takut lah bila dah viral-viral tu, kadang-kadang dia macam-macam cerita yang keluar kan, pujian, kejian, itu nak kena hadap benda lain. Itu satu. Riak tu makna ada niat menunjuk, supaya orang nampak, kita pun rasa seronok bila orang tengok. Itu masalah. Sum'ah ni pula, ulama kata sum'ah ni daripada perkataan sami'ah, makna dengar, mendengar tak? Sum'ah ni maknanya satu orang manusia tu dia seronok bila dia buat ibadah, lepas tu dia suka orang puji dia. Itu sum'ah. Sum'ah ni makna kita buat ibadah, lepas tu kita seronok orang puji. Kita syok nak dengar orang memuji tadi tu. Ini pun sebenarnya tak bagus. Kan? Orang nampak kita, dia kata, saya tengok Hajah ni rajin lah, tak pernah tinggal kelas duha muslimat. Kita pun rasa macam kembang semangkuk macam tu kan. Itu masalah negara tu kan. Bila rasa kembang terapung pula lepas tu kan, rasa tak pijak bumi je, tu kena istighfar cepat-cepat lah. Itu ada penyakit sum'ah tu, suka ibadah kita dipuji orang. Kita suka mendengar pujian itu. Itu bahaya. Jadi itu saya kata tadi, asasnya dalam hidup ni biar kita tahu istilah, supaya bila tahu istilah, tahu definisi. Bila tahu definisi, senang kita nak aturkan kod mana lah. Dia macam tu lah. Baik, balik pada sombong atau takabur tadi. Adakah takabur yang Nabi sebut dalam hadis tadi tepat dengan makna sombong yang difaham oleh orang Melayu kita? Kena tengok balik lah. Nabi bagi basic, Nabi kata siapa yang ada sifat sombong walau sebesar zarah, kalau dia mati tak sempat bertaubat, dia akan masuk neraka. Maknanya la yadkhulul jannah, tak akan masuk syurga. Tak ada peluang dia nak masuk syurga kalau hidupnya ada takabur. Terjemahan mudah Melayu kita, takabur tu sombong. So sekarang ni kita nak perincikan sikit, sombong tu apa bendanya. Adakah kita berselisih, orang bagi salam kita tak jawab, menyombong. Kita bawa tukar kereta, orang horn kita buat tak nampak, sombong ustaz ni katanya. Itu sombong Melayu lah. Itu sombong Melayu lah. Kita nak tengok sombong yang agama iktiraf tu apa. Lalu bila sahabat pun dia macam confused juga bila Nabi cakap macam tu. Diorang pun risau. Sahabat pun risau. Wahai Rasulullah, macam mana kami yang kadang pakai baju, pakai seluar, pakai kasut cantik-cantik ni, adakah itu boleh membawa sombong yang tak boleh masuk syurga? Sahabat jadi takutlah. Pasal bila berpakaian lawa ni kadang-kadang itu satu penyakit lain pula kan. Dia akan timbul pula kemegahan. Rasa kita hebat pada orang. Ni semua penyakit. Sebab itu ulama kata orang yang hebat bila dia berjalan keluar daripada rumah dia dan dia tengok seseorang manusia yang lain, dia akan merasakan orang itu lebih baik daripada dia. Ini orang yang hebat, ini orang yang baik. Dia bila dia keluar rumah, dia jumpa orang lain, dia nampak siapa pun dia akan rasa, orang ni hebat pada aku ni, orang ni lebih baik pada aku. Dia tak rasa, dia pandang orang, dia nampak orang tu lekeh sangat, dia rasa dia hebat. Ini semua penyakit lah. Jadi kita nak bina situasi macam ni
Dia memang dia akan makan masa kan. Sebab hati ni, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, dia benda yang tak boleh nak digilap atau dipolish sehari dua. Terutama hati yang memang orang kata karat dia banyak, yang yalah benda berkarat kan, dia kena polish, kena ketah pasir, kena tonyoh, kena tembak dengan water pump punya air apa semua tu kan, yang bagi terbang semua kat karat dia tu. Jadi hati ni dia memang macam tu. Dia ada penyakit yang Nabi sebut, dia senang berbolak balik. Sekejap dia okey, sekejap dia begini, sekejap dia positif, sekejap dia negatif, sekejap dia hijau, sekejap dia putih, sekejap hitam. Dia boleh tukar. Jadi sahabat pun risau juga bila Nabi cakap macam tu, kami yang pakai lawa-lawa ni adakah masuk kategori sombong? So Nabi kata Allah tu maha cantik, jamilun maknanya maha cantik, maha sempurna. Tak boleh kita nak membayang macam mana kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata Allah sangat menyukai kecantikan. Saya stop situ dulu sebelum kita hurai yang di bawah tu, takrifan sombong tadi. Saya nak relatekan sikit. Allah maha cantik, dia suka kecantikan. So apa kita nak kena buat? Maknanya hidup kita ni, orang kata biarlah smart, biarlah bersih, cantik. Kita ni biarlah jenis orang yang suka pada kekemasan, suka benda-benda yang bersih. Ada orang, ini bukan sini ya, ini contoh saja. Dalam kereta dia tikus pun tak lalu masuk. Teruk dah tu kan, dengan bekas susu tumpah, ada plastik aiskrim tak dibuang, daun pandan borang kereta sampai naik kering dah, daun tu boleh pegang, dah relai dah daun pandan. Sebab aku pun letak daun pandan kat tu, tapi belum kering lagi lah, baru seminggu kan. Jadi biarlah kita ni jadi pembersih lah, bukanlah pembersih sangat. Maknanya kemas rumah pun, orang datang seronok kan, nampak kemas, susun aturnya elok. Dalam kereta penampilan kita, rambut kalau orang lelaki misai, kumis, semua tu lah. Maknanya benda ni Allah suka. Kalau kita pejabat kita, kalau bilik tidur kita, bilik air, bilik air pun, yelah ada orang kata buat apa bersih-bersih Ustaz, setan punya tempat katanya. Memanglah, tapi maknanya kita yang nak masuk juga tiap-tiap hari dalam tu. Cuma 2-3 hari lepas tak apa nak masuk lah, air tak ada kan. Jadi nak sebutnya ialah kebersihan tu Islam galakkan kan. Islam suka, penganut dia segar, smart kan. Kita pun suka bila tengok orang yang penampilan dia bukanlah cantik beria benar, tapi segar lah, orang nampak tu kemas, penampilan dia cantik. Kita pun nak bergaul, nak bersembang pun seronok kan. Macam tu. Jadi benda ni semua pakat-pakat jagalah. Kuku kan. Jadi kena pendek at least seminggu sekali. Kalau kuku tangan ni seminggu sekali, kuku kaki mungkin 2 minggu sekali. Itu asah lah kot saya rasa, sebab kuku kaki ni dia lebih lambat memanjang daripada kuku tangan. Jadi kena ni lah. Sebab saya ada tengok baru ni juga satu masjid yang saya sembang Jumaat baru ni. Bila saya sampai, sebab masjid tu ialah sebab berjarak kan, jadi masa saya sampai tu, saya orang terakhir lah yang masuk dalam komponen yang dewan utama masjid. Masa tu pun dah dekat nak bang lagi 5 minit macam tu kot. Jadi sebenarnya tak boleh dah. Masa saya nak masuk, AJK dah jadi Ultraman gitu. Dia pangkah terus, tak boleh masuk. Kita buat muka sposin, walaupun pakai mask kan, orang tak nampak sangat. Saya kata satu je, saya kata kan. Sebab tak tahan nak duduk luar koridor, panas kan. Saya kata satu je.
Dia pun tengok-tengok, bolehlah depan ni, betul-betul depan pintu lah, jadi pagat kan, depan pintu. Jadi pintu tu pula dia sliding auto, jadi saya tak berani nak bergerak sangat, saya takut pintu tu buka. Kan, dah satu kerja pula dah kat depan tu, padan dengan muka kan. Jadi masa saya duduk tu, AJK ada kat luar, dia nak mengejahkan orang keluar masuk kan. Jadi dewan utama dah tak boleh masuk. So siapa sampai kemudian dia akan tolak ke belakang, pergi ke side kiri kanan lah, koridor. Tapi daripada jauh tu, jauh tak jauh lah, sini ke selang 3-4 kursi tu, saya boleh nampak bayang-bayang kuku AJK tu. Panjang tu. Jadi jahat mata ustaz ni kan. Tak, bukan pasal kita nampak. Tak ada air. Tak ada air tapi boleh kat kuku kan. Jadi saya tengoklah, kenapa pula AJK ni kuku dia macam panjang. Saya nampak panjang lah sebab boleh nampak daripada jauh tu. Maknanya memang panjang sungguh tu. Boleh nampak. Saya tahu mata saya tajam, saya pakai spek kan, rabun juga, tapi saya boleh nampak bayang. Saya macam tak puas hati je kan. Sebab dia pakai smart. Dia pakai macam nak pergi menikah. Kan, baju Melayu sepasang AJK kan, dengan sampin, smart lah. Jadi saya tengok, alamak, kuku pula feel kan. Jadi sedih sikit lah. Jadi tu kuku ke rambut, penampilan, sebab benda ni Allah suka, Nabi pun sangat suka, agama pun sukalah. Jadi tak kira lelaki, tak kira perempuan. Yang perempuan cara perempuan lah, yang lelaki cara penampilan dia sebagai lelaki. Tak kira di rumah, di pejabat, dalam kereta, tubuh badan kita sendiri, apa juga pastikan kebersihan itu diutamakan. Baik, kemudian kita tengok yang sombong tadi tu. Yang sombong kan. Sebab sombong Melayu ni dia lain sikit lah. Kalau kita WhatsApp, dia dah blue tick tapi tak balas, kita rasa macam dia ni sombong kot kan. Itu sombong kita. Selisih tegur dia tak pandang, kita rasa dia sombong. Selisih kereta kita horn dia buat tak tahu, kita rasa orang tu sombong kan. Itu pengertian sombong Melayu kita. Tapi sombong yang menurut agama dia ada dua saja. Nabi kata al-kibru, orang yang sombong itu ada dua perangai dia. Jadi dua perangai ini, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita jauhkan daripada diri kita. Dua perangai ini kita buang jauh-jauh. Perangai sombong ni kita buang. Yang pertama, Nabi kata batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Tak kira ustaz tak ustaz, imam tak imam, ulama tak ulama, menteri tak menteri, siapa saja rakyat biasa ke, dia tolak saja kebenaran, dia menidakkan kebenaran itu, dia tu sombong. Jadi kena faham pula apa dia kebenaran. Kan, kita tengok istilah tu satu-satu. Apa yang dikatakan kebenaran itu? Allah sebut pula dalam Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum. Saya tak ingat surah manalah, tapi Allah sebut, katakan olehmu wahai Muhammad, al-haq, yang dinamakan kebenaran itu ialah mir rabbikum, apa sahaja benda yang datang dari Tuhan kamu. Apa sahaja benda yang datang dari Allah, baik namanya agama Islam, itu daripada Allah lah. Baik namanya Rasul-Rasul, itu daripada Allah kan. Rasul kiriman Tuhan. Macam cerita tu lah. Dia ada lelaki kiriman Tuhan, dah kahwin dah pun, dengan bidadari kiriman Tuhan pun dah kahwin juga. Jadi ceritanya ialah Rasul itu kiriman Allah tak? Mana dari Allah. Agama Islam ni dari Allah, itu nama dia kebenaran. Rasul-Rasul Nabi semua daripada Allah, itu kebenaran. Hukum hakam agama, hukum hakam tak kira halal, haram, harus, makruh, sunat, apa semua, itu pun kebenaran juga. Jadi Allah kata, katakan olehmu wahai Muhammad, al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Faman syaa
falyu'min. Allah sambung ayat tu, Allah kata siapa yang rasa-rasa dia nak beriman, siapa yang nak beriman, falyu'min, silakan dia beriman. Setelah dia tengok kebenaran tu, faman syaa falyakfur, siapa yang nak melawan, yang nak kufur, yang nak kafir, yang nak degil, yang tak mau dengar, Allah kata silakan. Tapi kita kena faham ayat Quran. Jangan terjemah suka hati macam tu. Terjemahan dia memang macam tu, tapi maksud di sebalik tu kena reti. Walaupun di situ ada kebebasan memilih. Kan ada kebebasan kan. Allah kata siapa nak beriman, bismillah, silakan. Siapa nak melawan, silakan. Ada pilihan lah maksudnya. Tetapi agama Islam yang cantik dan sempurna ini mengajar kepada kita, siapa nak beriman, bila Islam ajar kita, bila bertembung dua perkara, pilih yang paling terbaik. So, beriman. Kita boleh kata, sukati, dia jangan main sukati saya. Sukati saya Ustaz, saya nak semayang ke tak? Memang sukati engkau, tapi Islam ajar kita ada tanggungjawab memesan, mengingati saudara kita yang lain kan. Jangan melawan. Kaedah dia tak boleh keluar ayat sukati saya, tak boleh. Walaupun Islam bagi pilihan, tapi kaedah fiqh mengajar kita mesti pilih yang terbaik pada sudut agama. Macamlah ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, kan saya pernah sebut lama dah dulu ni, berapa tahun lepas kot. Bila bertembung dua benda, Islam ajar pilih yang terbaik. Contoh, kita bebas nak jadi orang pandai atau orang bodoh. Kan? Jangan jawab sekali saya lah Ustaz. Memang bodoh tu. Kan? Bila bertembung dua begitu, pilihlah jadi orang pandai berbanding orang bodoh. Itu maksud dia. Bila bertembung, kita ada pilihan nak jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Pilihlah jadi orang kaya berbanding miskin, supaya bila kaya duit banyak ke apa, boleh bantu-bantu orang lain. Itu maksudnya. Sama juga, kita ada pilihan nak jadi orang sihat pun boleh, nak jadi orang sakit pun boleh. So pilihlah jadi orang yang sihat. Macam saya sebut dululah, kalau nak sihat, jagalah makan. Kalau nak sakit, jaga je makan. InsyaAllah. Lambat tuan-tuan ni, lambat pick up. Kan? Kalau nak sihat, doktor kata jaga makan. Kalau nak sakit, jaga je makan, InsyaAllah. Cepat sakit. Jadi pilihan tu pada kita sebenarnya tak. Atas kita lah. Kalau nak sihat, kita lah jaga kesihatan elok. Pilih yang terbaik lah. Takkan pilih ada orang sakit. Siapa pun tak nak sakit. Semua orang kalau boleh pada lahir sampai mati nak sihat lah. Tapi fitrah yang Allah buat, akan sampai masa-masa tertentu kita akan sakit, kita akan demam, kita akan pedih-pedih perut. Saya pun semalam sendak-sendak perut, tak tahu pasal apa kan. Lepas tu sampai masa lenguh, kebas, sampai sakit lutut. Dia akan sampailah masa-masa tu. Jadi Allah buat tu pun mesti ada sebab. Sebab yang paling cantik sebenarnya, Allah bagi kita sakit ni sebab Allah nak hapus dosa kita, itu aja. Dan Nabi kata tanda Allah sayang manusia tu, antara tanda Allah sayang, dia bagi sakit. Dan nak dapat sayang Allah ketika kita sakit, syarat dia kena sabar dan redha. Tapi jangan salah faham, saya sentiasa sihat je Ustaz, maknanya Allah tak sayang. Tu saya kata kena mengaji biar faham. Saya sebut tadi antara ayat itu kan, antara tanda-tanda Allah sayang manusia tu, salah satu tanda dia Allah bagi sakit. Itu salah satu. Bukan bermakna orang sihat Allah benci. Tidak. Orang sihat ni Allah sayang cara kod lain pula. Adalah ujian-ujian dia tu. Jadi sebab itu bila Allah kata siapa nak beriman sila, nak kafir sila, bukan suruh dia kafir, bukan. Maknanya kena pilih yang paling terbaik. So nombor satu tadi, jangan tolak kebenaran.
Apa dia kebenaran? Kita dah hurai. Agama Islam ni benda yang benar. Rasul-rasul yang Allah kirim tu benda yang betul. Kemudian hukum hakam agama, semua ni benda yang betul. So, semua ni jangan tolak. Kalau tolak, apa hujah, apa alasan sekalipun, itulah orang yang sombong. Dia tak boleh tolak. Ibu-ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang Allah dah hantar, jangan ditolak. Sebab itu patutnya kita ni banyak, ialah orang kata muhasabah diri kan. Tengok balik, semak balik, checklist balik. Bila kita sambut hijrah baru ni, orang kata baiki diri balik, tengok kelemahan balik. Sepanjang setahun yang lepas, ya Allah, aku punya solat macam mana agak-agak, sembahyang sunat ke, puasa sunat ke, infak, sedekah jariah. Tengok, kita saja yang tahu dia punya jawapan. Sama ada kita rasa puas hati ke tidak, kita yang tahu. Dan saya rasa tuan-tuan ibu-ibu di sini khususnya, dan tempat lain pun lebih kurang sama juga, kita ni dah dididik dengan infak, rajin sedekah, belajar sedekah lah. Rajin tak rajin tu masing-masing, tapi kita dilatih kan. Kalau dulu ada tabung-tabung yang berjalan, sekarang tabung tak berjalan, kita yang jalan kat tabung tu. Nak keluar lagi bubuh-bubuh 2-3 tabung tu kan. Jadi benda ni saya sebut supaya kita jadikan ia satu rutin harian sampai kita mati, iaitu jangan meninggalkan infak, yang disebut juga sedekah, wakaf, menyumbang, tak kira lah apa-apalah istilah yang sama maksud. Sebab bukan saya sajalah, saya rasa tuan-tuan ibu-ibu juga ada pengalaman tengok orang yang rajin infak ni bukan hidup saja, matinya dimuliakan Allah. Ada satu kes jadi baru ni, Jumaat 2 minggu lepas. Tapi saya dapat berita tu hari Selasa, setelah 4-5 hari kejadian itu berlaku. Mungkin ada yang kenal juga, ada jamaah kita di surau, dia dulu di Surau Ad-Din, Seksyen 27 Shah Alam, tapi dia dah pindah ke Bukit Lancung, dekat-dekat situ kan. Dia accident hari Jumaat. Dia, suami dia dengan cucu 2 orang, accident dekat Port Klang. Trailer langgar, dia terkepit apa semua. Isterinya mati, meninggal dunia. Jamaah anak murid kita ni di situ juga. Cucu dia seorang mati kat situ juga. Suami dia koma, cucu seorang lagi cedera. Saya dapat berita hari Selasa. Saya kuliah di Surau Seksyen 27. Esok hari Rabu 10.30 suami dia meninggal, anak murid kita juga. Tapi saya nak sebut masa isteri dia meninggal itu, sembahyang jenazah 2 round. Saya rasa terkilan lah, sebab saya terkilan sebab saya dapat berita tu lambat kan. Kita pun tak tahu, mungkin kawan-kawan anak murid kita terlupa nak beritahu ke apa kan, sebab dah ramai sangat ke apa. Jadi, dan diorang cerita dalam WhatsApp yang dihantar ke saya tu, dia kata, Ustaz, Hajah ni Ustaz pun kenal, dia hantar komen, saya kenal pun. Dia jenis mulut ramah kan, jenis mulut bising, daripada jauh Ustaz dia panggil jerit gitu kan. Dia jenis ramah lah, jenis ramah. Lepas tu kerja jamaah pun dia rajin buat, kuliah pun tak tinggal, program-program usrah ke apa semua dia datang. Jadi dia meninggal tu 2 kali sembahyang mayat tu. Maknanya 2 round. First round penuh masjid, keluar tukar orang baru pula, penuh masjid 2 kali. Kita tengok rasa ialah cemburu kan, 2 kali sembahyang mayat ni. Dan bila jamaah tulis, anak murid tu hantar, dia kata, Ustaz, dia ni memang Hajah ni rajin Ustaz, dia rajin infak, sedekah, derma, semua dia memang rajin. Dan itu saya kata, kita dah banyak jumpa dah orang-orang macam ni, yang hidupnya rajin menderma dan mati dia Allah tunjuk. Itu hari saya cerita, tuan-tuan tahu arwah Habam kan,
Lepas tu saya cerita 2 minggu lepas kot, yang MH17. Ingat? Jadi yang ingat-ingatlah, yang tak ingat tu banyak makan semut ke apa ke. Jadi cepat benar lupanya. Jadi nak sebutnya orang yang hidupnya tak tinggal infak ni, Allah takkan biarkan. Dan itu sangat digalakkan dalam Islam. Ialah macam saya kata 2 minggu lepas kan, selagi apa yang kita ada, kita bagi. Saya cerita kot yang akak yang selalu WhatsApp mesej kat saya. Ada sister yang selalu minta duit, kan, yang dia nak buka ayam golek tu, ada sister? Tak ada. Itu nak jadi cerita tu, ibu-ibu sekalian, dia kerak jugalah. Assalamualaikum Ustaz, masuk duit kat akak sikit kan. Selang sehari saya dah macam bank negara pula rasanya. Kita pun tak ada duit juga kan. Jadi baru ni dia minta 1,000. Dia anak 10. Dia pula ada penyakit kanser. Suami dah terbaring. Anak-anak pula yang sekolah pun, sekolah kolej ke apa, ramai. Jadi dia kata, Ustaz, sebab saya rasa dia ada nombor saya je kot. Saya tak pastilah, kalau ustaz lain saya tak tahu. Tapi saya pernah jumpa dia, saya kenal dia, memang dia susah. Jadi dia kata, Ustaz, akak nak pinjam 1,000. Nak buat modal, besok anak-anak nak berniaga yang golek, Ustaz. Jadi kalau Ustaz ada, Ustaz tolong bain malam ni, besok anak-anak nak beli barang semualah. Jadi nanti setiap bulan akak bayar balik 100. Rupa-rupanya Allah nak tolong ibu-ibu sekalian. 2 minggu lepas ada jamaah kita yang bagi duit kat saya. Saya pegang duit tu, dan duit tabung yang saya tak pernah minta pun lately ni kan. PKP ni saya tak ada umum lagi kutipan, tapi memang ada muslimat yang bagi kat saya lah. Setiap kali saya kuliah 2-3 kali ni, adalah jumlah-jumlah tu 200 lebih, 300. Jadi saya kata, aku nak cari duit mana nak bagi ni kan. Kita kesian. Jadi korek duit tu saya longgok-longgok, ngam-ngam 1,000. Ngam-ngam. Memang ngam sungguh. Tak ada kurang, tak ada lebih. Saya kata memang Allah ni dahsyat betul lah kan. Saya pun bain, terus transfer ke dia. Dia kata, Ustaz, besok anak akak beli, petang besok kita hantar gambar ayam tu. Aku ingat nak hantar ayam, hantar gambar je. Jadi tapi memang sungguh, petang besok tu anak dia WhatsApp gambar, Ustaz, ni duit yang Ustaz bagi semalam kat mak, kami dah beli dah, ni ada mesin ayam golek tu, ayam tengah bergolek dalam tu kan, meleleh aku tengok. Jadi saya pun tulis, alhamdulillah, bukan duit ustaz pun saya kata kan, duit jamaah semua. Jadi mudah-mudahan murah rezeki apa semua gitulah. Jadi saya ni kira orang tengah je lah kan, bukan duit saya pun, duit ibu-ibu, tuan-tuan semua. Jadi tu saya kata, benda ni kena run. Infak ni kita kena bagi, sebab ganjaran dia tu luar biasa sebenarnya kan. Kita pun banyak dah belajar rahsia sedekah, kelebihan bersedekah kan. Ustaz-ustaz lain pun dah hurai macam-macam. Jadi benda tu hanya perlu praktikal daripada kita saja. So cuba buatlah, insya-Allah sampai kita matilah, insya-Allah. Baik, balik cerita hadis kita tadi. Pertama, jangan tolak kebenaran. Benda tu betul daripada agama. Walaupun yalah kadang nafsu kita nak membangkang aja kan. Tak setuju Ustaz, leceh lah tu, tak aurat. Kadang-kadang setan tu dia masuk kan. Menyesal pula aku jadi orang perempuan, dia kata. Janganlah macam tu kan. Jadi benda tu Allah dah susun yang terbaik buat kita. Jadi sebab itu jangan ditolak. Hukum hakam agama, setuju ke, tak setuju ke, tak puas hati ke, pendam-pendam aja lah. Istighfar banyak-banyak. Terutama, bukan itu orang perempuan ya. Terutama contoh ginilah, macam hukum faraid umpamanya kan. Orang perempuan dia kadang dia tak puas hati je. Bukan sinilah, ni contoh yang banyak kita jumpa. Pasal dia kata orang lelaki lebih 2, perempuan dapat 1 kan. 2 bahagian orang lelaki, perempuan dapat 1. Tapi orang perempuan lupa, bukan orang perempuan sini juga ya. Dia lupa
Saya risau nak cakap ni, sebab perempuan ramai dalam ni. Sebab dia lupa yang 2 bahagian lelaki itu dan 1 bahagian perempuan yang dia dapat tu, dia dapat tu bersih. Kadang-kadang dia terlupa yang tu, dia nampak 2 dengan 1, 1 sikit 2 banyak. Dia lupa yang 1 dia tu bersih. Kalau lelaki dapat 2,000, banyak benda nak dibedak lagi kan. Ke isteri dia, anak dia, mak dia lah apa, tanggungan dia lagi banyak. Dari 2,000 tu mungkin si suami punya mungkin 200-300 je akhirnya balance. Contohlah. Yang 1,000 yang perempuan dapat ni bersih. Dah boleh cari Grab pergi Sogo dah, boleh. Tak ada masalah. No. Kan, handbag tengah sale apa semua ni. Jadi itu, tapi tak puas hati lah. Jangan tak puas hati, sebab Allah yang susun. Dia lebih tahu. Orang lelaki, ni contoh kat ni, tapi bahaya contoh ni, ya. Boleh menikah sampai 4. Bawa tenang. Ni contoh. Itu je saya beritahu. Tak mau lebih-lebih. Takut panas pula dewan ni kan. Tak ada dah. Okey. 4 redha tu ada harapan 4 raya. Jadi ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu nombor 1, maknanya apa juga benda yang agama kata al-haq, jangan tolak. Ya, terima saja. Tak puas hati ke apa ke, telan je lah. Sebab Allah yang buat, dia maha mengetahui lah. Kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, kekuatan kita apa. Dan yang kedua, yang didefinisikan takabur, sombong itu dalam Islam ialah merendah atau menghina orang lain. Jadi agama ni dia jaga semua. Dan sebab tu saya kata tadi kan, saya kata bila kita keluar rumah tengok orang lain, kita kena rasa orang lain lebih hebat daripada kita lah. Nampak katalah ada makcik mana tengah tunggu bas kat bus stop, kita naik kereta kan, nampak makcik tu kita rasa, makcik ni mesti sembahyang sunat lebih banyak pada aku ni. Kena anggap gitulah. Jangan kita pandang lekeh, pandang hina, sebab kita tak tahu amalan manusia. Kita tak tahu benar-benarnya siapa orang tu, kita tak tahu. Entahkah dia betul-betul manusia, entahkah dia malaikat yang menyamar jadi manusia, entahkah dia manusia yang bertaraf wali-wali Allah, kita tak tahu. Entahkah dia tu siapa pun kita tak tahu. Sebab itu terutama kita jumpa orang yang kita rasa macam pelik-pelik sikit, itu kita kena banyak istighfar sebenarnya. Kena banyak belapan dada, jangan buat-buat heran sangat, sebab kita tak tahu orang tu siapa. Kan? Sebab saya dah yalah, dalam tempoh saya berkuliah hampir 22 tahun ni, macam-macam orang dah saya jumpa yang saya anggap macam pelik lah, macam pelik kan. Pelik tu saya jumpa dah banyak. Contoh pelik, saya bagi contoh sikit. Contoh pelik, saya kuliah satu tempat, kuliah maghrib. Masa tu tak PKP lah, lama dah dulu, 15 tahun dulu. Bila start kuliah, ada satu budak muda yang duduk di soft yang paling belakang. Ini dalam surau lah. Selang 5-10 minit dia akan anjak ke depan satu soft. Pada saya pelik lah, sebab orang dengan kuliah jarang bergerak ke depan, makin ke depan pula tak ada, kecuali penceramah tu kata rapat-rapat, tu lain. Ni dia selang 5-10 minit dia bergerak ke depan, 5-10 minit dia lompat satu soft lagi. Akhirnya sampai bawah kaki saya, kat ni depan meja ni. Tak risau kita nak kuliah kan. Dia ni dah kenapa makin lama makin dekat. Saya takut dia duduk atas meja je kan. Jadi pada saya pelik lah. Dan lebih memelikkan lagi, lepas habis kuliah sebelum nak isyak tu, pakat-pakat orang bersalam, dia pun bersalam tak? Saya pernah cerita sebenarnya cerita ni. Dia pun bersalam dan dia kata, "Ustaz, lepas semayang saya nak jumpa Ustaz." Lagilah aku risau kan, dah lah kau ni pelik satu macam. Lepas tu pas semayang saya nak jumpa Ustaz. Saya kata tak apalah, nanti tunggu kat beranda luar tu. Kita pun semayang isyak. Lepas semayang semua selesai, keluar. Saya tengok dia tengah makan pisang. Ni budak muda tau, dalam awal 20-an kot. Bukan orang tua, budak muda. Jadi dia makan pisang. Sedar hati saya, dia ni tak ingat kan nak jumpa aku ke? Tadi dia yang cakap. Saya pula bersungguh tuan.
Saya pun cuit dia. Dek, tadi kata nak jumpa ustaz. Oh ya, lupa dia kata. Saya kata ada apa? Dia kata, ustaz, saya nak beritahu ustaz satu benda je. Apa dia? InsyaAllah ustaz besok. Itu je. Ya, itu je ustaz. Tak ke hara dia buat je. Tak, ni cerita betul tuan. Saya bukan mereka lagi. Ni cerita betul. 10-15 tahun dulu. Saya ingat sampai hari ni. Saya kata, apa dia? InsyaAllah ustaz besok. Oh, jangan buat main ayat tu. Sebab ayat tu dia ada tanda soal kat belakang tu. Lepas tu dia jalan tau. Dia macam ni lah, taman perumahan. Tapi dia macam dekat Keramat sebenarnya cerita ni, Taman Keramat tu, AU4. Jadi taman tu taman lama jugalah. Tapi dalam gelap tu dia macam hilang macam tu. Saya intai juga dia berjalan kan. Lepas tu macam lenyap macam tu je. Lebih kurang macam tu lah. Jadi saya masa tu duduk Gombak lagi. Walaupun daripada rumah ke Gombak lebih kurang 15 minit je. Tapi saya rasa lambat nak sampai. Sebab dalam kepala saya mikir tau, esok ni aku mati je ni. Sebab dia kata insya-Allah ustaz besok katanya. Nanti nak cerita tu. Suspend ni. Kan? Sebab saya mikir banyak. Esok ni kiamat ke? Esok ni aku nak mati ke? Apa nak jadi besok? Malaysia ni nak kelang kabut ke besok kan? Macam-macam beredar dalam kepala. Akhirnya saya tak boleh jadi gelisah. Saya mikir. Sebab orang tu pelik kan? Sampai rumah saya telefon satu Tok Guru di Kedah. Adalah yang kita kenal kan. Di Kedah kat Pendang tu kan ramai Tok Guru kita kan. Jadi saya telefon, saya tanya dia. Cerita A to Z, begini. Jadi apa saya nak buat? Siapa orang tu? Jadi Tok Guru ni kata, kita tak tahu dia siapa. Mungkin dia betul-betul manusia ke, entah dia malaikat ke, entah dia wali ke, entah dia siapa, tak tahu. Jadi apa yang perlu saya buat? Dia kata, hadiahkan Fatihah dengan selawat. Baca dan hadiahkan pada orang tu dengan niat. Dia ada niat lah. Dengan niat, kalau ada benda baik yang Allah nak bagi kat ustaz, mudah-mudahan ada. Kalau ada benda tak elok, minta dia jauh. So saya buat lah. Jadi esoknya tak ada apa-apa. Itu je ceritanya. Esok tak ada apa-apa pun. Cuma poin cerita saya ialah orang pelik itu satu. Dan yang kedua, lain kali jangan cakap macam tu. Nak cakap penuh-penuh. Ni kejap lagi kan ada yang cakap ni kan. InsyaAllah ustaz besok saya belanja ustaz. Tak apa. Senang faham. Ni bila terapung macam tu ayat dia, jangan buat main tu. Betul. Sampai kita cari ustaz-ustaz Tok Guru orang alim kan. Sebab kita risau kan. Itu satu contoh. Banyak lagi lah orang pelik-pelik yang saya jumpa kan. Ya? Tak ada. Memang tak ada. Ada satu lagi, seronok pula cerita benda-benda pelik. Sebab banyak tau. Dia punya koleksi tu banyak kan. Ada satu saya semain Jumaat di Gombak lah, Masjid Al-Syarif Gombak tu. Saya khutbah, saya imam hari tu, jadual saya lah. Lepas sembahyang, saya nak keluar nak balik, lepas bersalam ramai-ramai tu, ada satu orang pakai slack, pakai t-shirt macam putih pagoda, tapi semak lah t-shirt dia. Itu lagi pelik juga tu. Pada saya pelik lah, sebab saya tak kenal dia. Dia datang-datang, dia terus pegang perut saya. Dia kata ustaz ni gemuk ni kata. Saya rasa siapa Mamat ni kan berani-berani kau pegang perut aku ni kan. Anak murid yang rapat pun tak berani pegang tu. Anak murid yang rapat pun kadang bergurau pun lapik-lapik kan. Ini dia datang-datang tuju, ustaz, saya tengok ustaz ni gemuk lah. Ustaz kena memutih, dia kata. Sudah pula dah. Memutih. Dah lah dia tu pakai baju putih kan. Lepas tu dia kata saya, ustaz nak kurus tak kena memutih ustaz. Saya kata apa benda memutih tu? Pertama ustaz makan nasi putih je. Yang kedua garam. Yang ketiga sayur. Kau kuah ke apa jangan ustaz. Sama juga jalan ceritanya tadi. Dia keluar-keluar macam tu, hilang lenyap gitu je lah. Bukan orang kampung saya, bukan orang Gombak. Kita kenal orang kampung kan. Jadi tu saya kata, bila kita tak kenal siapa orang ni, kita pun tak tahu tantah Allah hantar tu memang ada sebab. Kenapa kita pula yang jumpa, orang lain tak jumpa kan? Mungkin Allah nak uji kita. Kadang orang datang minta sedekah kat kita. Kita ni ceramah ni, macam cerita yang budak naik basikal itu hari tu kan. Baru cerita buat ceramah-ceramah, tu dia datang, abang RM2 katanya.
Berapa dia minta tu? RM2. Sebab nak beli nasi lemak RM1.50. Pandai pula dia minta RM2. Kan? Kita pun tak kenal, kita pun bagi. Lepas bagi elok pula. Terima kasih ustaz katanya. Tadi abang lepas duit terus tukar jadi ustaz. Naik basikal. Kan? Tak tahu siapa entah. Jadi kadang Allah hantar tu dia nak tengok, berapi sangat kau ceramah ni. Kan? Suruh orang sedekah. Jadi Allah test kan. Jadi jangan hina orang, sebab kita tak tahu orang tu amalan dia macam mana, hubungan dia dengan Allah macam mana, kehebatan dia berselawat macam mana, kita tak tahu. Macam saya ni, saya kenal tuan-tuan, ibu-ibu kenal random beginilah. Yang mana ada yang rapat-rapat lah, yang ada nombor telefon saya ada nombor telefon tuan-tuan ibu-ibu, tu kira rapat lah kan. Jadi yang lain tu saya kenal gitu je, saya tak tahu. Yang rapat pun sebenarnya saya tak tahu ibu-ibu bangun sembahyang sunat pukul 3 pagi ke, saya tak tahu. Sangka baik je, walaupun macam sangka baik lah, no? Sangka baik kan. Jadi maknanya apa? Kita tak tahu amalan dia macam mana, hubungan dia dengan Allah macam mana, tahap keikhlasan dia macam mana. Jadi di atas faktor itu Nabi kata jangan hina manusia, jangan hina orang. Sebab itu ulama ajar kita tadi yang saya sebut, kita kena beranggapan setiap orang yang kita jumpa dia adalah lebih baik daripada kita. Anggapan itu kena ada, supaya jangan timbul sombong, jangan timbul rasa aku kaki kuliah. Jangan kan. Kita keluar ni kan, nampak orang tak pergi kuliah kan, takut timbul yang tu. Alah, dia ni rumah depan masjid tak datang kan, aku rumah jauh-jauh kat Puchong datang sini. Nampak? Orang Puchong kena tak pasal-pasal kan. Jadi contoh, sebab saya tu ada orang Puchong dalam ni kan, ramai. Jadi maknanya nak sebutnya macam tu. Dengan manusia kita kena hati-hati, jangan sangka buruk sangat. Sebab kita tak kenal orang tu siapa. Wa imma kalau kita kenal pun, adik-beradik umpamanya kita kenal kan, tapi cerita bangun malam ke baca Quran di rumah masing-masing, siapa pun tak tahu. Jadi sebab itu jangan kita rasa kita hebat lah, jangan. Bila kita rasa kita hebat ni masalah besar sebenarnya kan. Itu benda yang agama tak galakkan dan tak suruh kita buat. Na'udzubillah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengakhiran kepada kuliah kita pada pagi ini, daripada satu hadis yang kita baca, hadis Imam Muslim daripada Ibnu Mas'ud tadi. Pertama sekali, hadis ni mengajar kita dalam soal kebersihan, kecantikan, keterampilan, apa jugalah kan, yang kita kata benda-benda yang cantik, yang bersih, yang elok ni, kita kena alert, kena jagalah. Sebab saya ada jumpa orang yang memang dia jaga sungguh kereta dia, jaga sungguh-sungguh, sebiji pasir pun tak bagi kan masuk dalam kereta ni, memang dia jaga sungguh. Ada orang yang saya pernah pergi rumah dia, bilik air dia macam kita nak keluar pula dah, rasa best pula aku duduk dalam bilik air ni kan, dengan bersih, dengan dekor, dengan bunga, dengan perfume, semua lengkap lah dalam bilik air tu. Dia jaga sungguh. Lantai dia pun tak licin kan, tak ada lumut-lumut hijau macam tu. Itu dekor tambahan dia panggil, kalau ada lumut-lumut hijau tu. Jadi kena bersihkan lah kan, supaya tandas tu jadi elok lah. Itu satulah. Bukan tandas saja, maknanya apa sajalah, kereta ke rumah dan sebagainya. Dan yang kedua, Islam ajar kita jangan menolak kebenaran. Walaupun kadang hati tu ialah nafsu kita kan, dia nak melawan ni, jadi kita terima saja. Sebab Allah yang buat, dia yang atur, jadi dia lebih tahulah segala-galanya. Dan yang ketiga, jangan kita hina manusia, sebab kita tidak pasti siapa manusia itu. Adakah dia betul-betul manusia, kita tak boleh tahulah. Mungkin Allah kirim tu macam-macam bentuk, nak menguji kita, nak tengok tahap kesabaran kita kan, keredaan kita macam mana. Jadi ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita berhenti setakat ni dulu. Kita sambung tajuk berikutnya, haram bertindak sebagai saksi palsu. Ini orang yang suka jadi saksi tapi menipu, kan, dipanggil saksi palsu lah, kaulazur kalau dalam agama disebut begitu, perkataan yang dusta. Jadi
apa pun ruang yang kita ada hari ni, nikmat-nikmat yang kita ada, kita ambil lah tuan-tuan dan ibu sekalian. Sementara ada ruang boleh kuliah lagi, kita ambil kan. Kita tak tahu ke depan. Semalam 62 kes pula, tiba-tiba melonjak kan. Daripada 6, 7, 5 tu pup 62, 63 semalam kan. Banyak belah Sabah kot. Jadi ke depan kita tak tahu. Sementara nikmat ni masih ada. Nikmat kita boleh bebas bergerak, mari balik masjid, datang lah. Boleh kuliah, datang. Yang mana tak boleh online, kita online. Sebab kenikmatan tu masih ada tak? Kalau dia ragut nanti, kita takutlah. Masa tu kita nak menyesal, tak ada guna dah. Kan? Kalau ibu-ibu ada baca, saya nak tutup kisah pagi ni. Kalau ibu-ibu ada baca, tuan-tuan, yang masa Keputeraan Agong baru ni, kan biasa kalau Keputeraan Agong dia ada buat pengampunan pada banduan-banduan kan. Baru ni Agong ampunkan 13 bekas pesalah Al-Maunah yang disabit kesalahan dan hukuman penjara seumur hidup. Jadi 13 orang ni telah diampunkan. Maknanya Agong setuju untuk membebaskan mereka tanpa syarat. Maknanya mereka bebas. Saya share kisah ni sebab salah seorang tu sebenarnya kawan saya yang saya rasa dia tak buat. Wallahualam, kita pun tak tahu apa isu tahun 99 2000 masa tu. Bila mereka ditangkap dalam hutan, kononnya nak melawan Agong kan, macam tak logik lah cerita tu. Tapi benda dah berlaku dah, kita pun tak tahu cerita sebenar. Yang saya tahu, kawan saya ni memang budak baik. Dia, kalau masa kami di Mesir, budak Mesir sama mengaji, masa di Mesir dulu dia memang, saya kalau di Mesir jenis hoha-hoha sikit lah kan, jenis kita ni kepala masuk air punya. Dia tu jenis lain, jenis mengaji, jenis kuliah kan, jenis orang baik lah. Saya kata dia orang baik. Jadi bila gambar dia keluar utusan Malaysia tahun 2000 tu, saya terkejut lah. Takkan dia ni pula kan. Diorang belajar silat je dalam hutan tu kan. Cuma adalah kot manipulasi, wallahualam. Jadi bila saya baca cerita mereka yang dibebaskan tu, memang sedih lah. Sebab ini kali kelima mereka buat rayuan. 4 kali reject, kali kelima Agong perkenankan lah, Sultan Abdullah jadi maknanya bila saya baca kisah tu, bila diberitahu mereka diberi surat oleh warden, bila baca tu, baca perenggan bawah sekali yang Datuk Agong telah memperkenankan tu, dia kata long life satu badan kan, rasa nak pitam dia kata. Tapi warden pesan, warden papah dia, warden kata sujud syukur kan. Sujud syukur. Malam tu tak boleh tidur. Hari ni dapat keputusan, malam dia kata tak boleh tidur. Sebab tak sabar nak menunggu siang besok. Rasa lambat. Tak boleh tidur mata. Memikir nikmat nak keluar ni kan. Dan sebelum keluar, warden belanja durian. Yang dah 20 tahun tak makan durian sebenarnya. Bayang nikmat tu. Nikmat, saya nak cerita nikmat. Ada seorang orang Kuala Berang ni, dia balik, kawan saya tu orang Kelantan. Orang Kuala Berang ni, dia balik, dia nak pergi kampung sebelah dia, sesat. Pasal dah lama tak balik kampung. Dan dia tak berani bawa motor. Jangan kata dia, ibu-ibu sekalian, kita pergi haji sebulan, tak pegang steering, balik, start kereta balik, lain macam kau. Dia ambil seminggu kat nak serasi balik kan. Bayang 20 tahun tak pegang steering. Dia kata dulu motor start pakai kaki, dia kata, sebelum dia masuk penjara. Sekarang nak cari tempat start dah tak jumpa. Pakai picit je kan. Dia pun nak bawa motor tak berani. Tapi ada seorang tu, dia berjaya khatam 165 kali. 20 tahun. Nampak macam ustaz nak suruh kami masuk penjara je. Dah, bukan saya nak suruh jadi banduan. Mungkin kita bagi jawapan, bolehlah ustaz, dalam penjara tak ada kerja, bolehlah khatam. Dah, bukan masalah ada kerja tak ada kerja. Berlambak banduan lain tak khatam pun sama je, jadi banduan juga kan, tapi tak baca Quran. Maknanya pengurusan lah, pengurusan diri. Dan ada orang luar penjara macam kita ni khatam. Yang saya jumpa 2-3 tahun lepas, Masjid Gombak, masjid tempat arwah abam solat yang penuh macam Jumaat tu, saya khutbah Jumaat di masjid tu, turun tangga Jumaat,
nak ambil kasut, depan kasut saya ada pakcik duduk, orang tua 70 lebih. Dia kata nak balik dah aku Ustaz. Balik pakcik, salam. Salam-salam tangan tak lepas. Saya tu paling takut kali. Kalau orang salam tangan tak lepas ni mesti ada something. Dia tak mau lepas. Saya kata pakcik, saya nak balik ni. Sekejap Ustaz, doakan pakcik. Saya kata nak doa apa pakcik? Kena tanya dulu. Saya lagi kan minta doa nikah seorang lagi ke. Tengok dulu doa tu apa, kan? Dia kata, Ustaz, saya tengah baca Quran ni. Saya sedang habiskan ni, dah masuk juzuk 27. Mana lagi 3 juz nak habis Ustaz. Ustaz doakan saya sihat, doakan pakcik sihat, kuat nak baca, nak perhabiskan ni. Sebab bila habis yang sampai juz 30 ni, alhamdulillah Ustaz, kali ke 100. Tak masuk penjara pun. Kan? Saya bila dengar dia cakap macam tu, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian, saya rasa ya Allah, malunya aku kan. Rasa nak lepas tangan, nak balik lari begitu. Sebab kita pun barulah berapa kali agak-agak tak. Malu. Dia umur dah 70 lebih, naik motor C70 Kapcai kan, motor lama tu. Dia kata, Ustaz, doa Ustaz, sikit lagi saya nak sampai target 100 kali. Jadi tu saya saja bawa cerita ni supaya motivasi, dan yang kedua, hargai nikmat tu. Hargai nikmat yang ada, nikmat sihat, nikmat semualah kan, nikmat kebebasan, nikmat boleh datang kuliah. Nikmat yang main. Dia tak sama kuliah macam ni dengan kuliah online, dia takkan sama macam. Kuliah online kat rumah tu kadang hara juga, banyak benda gangguan. Sekejap bunyi loceng kan. Makanan sampai masa Ramadan tu hari-hari bunyi loceng kan. Dah PKP kan, order je, ambil kau. Tiap-tiap kali kuliah je bunyi loceng. Sampai anak buah yang tengok pun dah tahu, Ustaz, makanan dah sampai tu. Jadi tak apalah, mana yang boleh kita buatlah, insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya untuk pagi ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan insya-Allah tajuk berikut kita sambung 2 minggu lagi lah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini sama macam 2 minggu lepas, ada jualan kain batik kain batik Terengganu tu RM20. Tapi belum berjahit lah, jahit sendiri. RM20 tu tak masuk harga jahit lah. Itu jahit sendiri. Jadi ada di belakang sana, siapa nak boleh ambil dan bayar lah, ya. Itu bukan kebajikan ke apa, bukan. Itu isteri saya punya tu, saya tolong jualkan. Jadi itu saja, terima kasih. Kita tangguhkan dulu majlis. Dan sebelum tu ada hajat juga daripada jamaah kita yang hadir ni, minta tolong doakan. Nanti beliau akan buat satu rawatan kesihatan, operation. Dan ada juga yang WhatsApp pada saya yang tak hadir hari ni, ada di hospital. Sahabat kita di Puchong yang rajin ke sini juga, dia ada juga nak scan hari ni dalam perut dia, batu empedu ke apa entah. Jadi kita doakanlah untuk 2 jamaah kita ni, dan juga semua kita yang hadir ni dan menonton juga, supaya kalau ada penyakit dalam tubuh ni Allah hilangkanlah, insya-Allah, ya. Penyakit-penyakit yang berbahaya ke tak berbahaya ke, asal nama dia penyakit, minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sihat, insya-Allah, dan boleh meneruskan hidup dengan lebih baik lah, insya-Allah. Jadi kita akan doakan nanti, dan kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina
شقيا ولا محروما ولا مترودا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa kedua mertua kami ya Allah, dosa-dosa kami dan adik-beradik kami dan saudara mara kami ya Allah, dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat handai kami ya Allah, dosa seluruh para alim ulama, tuan-tuan guru kami, para asatizah kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, seandainya dalam kalangan kami yang hadir dan menonton ini ya Allah masih ada yang menanggung kesakitan ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan pada kami dengan kadar yang paling segera ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, seandainya di kalangan kami masih lagi menanggung hutang piutang yang banyak ya Allah, Kau permudahkanlah urusan kami untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, di kalangan kami masih ada lagi hajat yang belum tertunai ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami semua ya Allah, terutamanya urusan-urusan hidup kami di dunia ini dan juga urusan hidup kami di akhirat nanti ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, perempuan, besok kita sekali lagi jemput Profesor Dr. Nik Samidah sama dengan kita mengisi